Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Naim bin Muhammad Atta dan hari ini saya akan membentangkan dan membincangkan tentang Angkatan Pelukis Semenanjung. Okey, baiklah, pertama sekali saya akan memperjelaskan tentang latar belakang Angkatan Pelukis Semenanjung ini. Saya bagi short form iaitu adalah APS. APS ini merupakan satu gabungan kumpulan untuk para pelukis. Yang kedua adalah ditubuhkan oleh Datuk Muhammad Hussein Enas pada tahun 1956 iaitu Bapa Potret Malaysia. Yang ketiga adalah sebelum itu dikenali sebagai Majlis Kesenian Melayu. Yang keempat, objektif Angkatan Pelukis Semenanjung adalah memperjuangkan nasib-nasib pelukis Malaysia. Yang ketiga adalah bertujuan untuk memperluaskan konsep dan pendekatan dalam seni catatan. Yang terakhir adalah menampilkan identiti Melayu tanah air. Sambung pada slide yang ketiga, iaitu sejarah penubuhan APS. Baiklah, saya akan bincangkan dan menjelaskan sejarah penubuhan. Majlis Kesenian Melayu telah ditubuhkan pada tahun 1956 dan Tunku Abdul Rahman Putra menjadi penaungnya. Pada tahun 1958, Majlis Kesenian Melayu telah diubah kepada nama Angkatan Pelukis Semenanjung APS, dan seterusnya pada tahun 1964 ia telah diubah pada Angkatan Pelukis Se-Malaysia APS. Wujudnya APS adalah hasil dari kesedaran guru-guru yang telah menubuhkan Majlis Kesenian Melayu dalam tahun 1956. Okey, sambungan slide yang keempat, pengasas dan ahli-ahli persatuan. Frank Sullivan, penaung seni yang terkenal, telah menemui Muhammad Hussein Enas di Pulau Pinang pada tahun 1949 dan telah menggesa beliau berpindah ke Kuala Lumpur. Akhirnya Hussein Enas bersama dengan kawan-kawannya menubuh Angkatan Pelukis Semenanjung APS pada tahun 1967 dengan cogan katanya seni untuk masyarakat dan menggunakan kaedah figuratif. Figuratif adalah tubuh badan manusia lah. Pada peringkat awal, Angkatan Pelukis Semenanjung APS dipengerusikan oleh Muhammad Hussein Enas dan setiausahanya ialah Idris Salam. Dia menumpahkan sepenuh jiwa dan raganya untuk membina seni tampak di negara ini. Ahli jawatan kuasa terdiri daripada Zakaria Noor, Sabtu Yusof, Habibah bin Baharudin dan beberapa nama yang lain. Allahyarham Tan Sri Yaakob Latif telah dipilih sebagai penaung persatuan ini. Ahli-ahli pada peringkat awalnya ialah Muhammad Hussein Enas, Yaakob Latif, Habibah Manan, Idris Salam, Zakaria Noor dan Sabtu Yusof. Ahli yang menyertai kemudiannya ialah Mazlimat Som dan Syekh Ahmad Jamal. Antara ahli-ahli yang terkenal dalam persatuan ini ialah Idris Salam, Muhammad Salihuddin, Sabtu Muhammad Yusof, Mazlimat Som, Muhammad Hassan, Yusof Abdullah dan Zakaria Noor. Baiklah, seterusnya adalah kepentingan ataupun objektif ataupun hala tuju persatuan ini. Okey, baiklah. Objektif utama APS ialah memperjuangkan nasib semua pelukis di negara ini selain menjadi medium penghubung antara golongan pelukis-pelukis ini dengan kerajaan. Di samping itu, APS juga bertujuan untuk memperluaskan konsep dan pendekatan dalam seni catatan realism yang menampilkan identiti Melayu. Yang kita tahu sejarah realisme ini dia dimulaikan dengan orang-orang barat lah. Jadi sebagai pelukis yang terkenal, mereka mengadakan catatan realism ini menampilkan identiti orang-orang kita, orang-orang Melayu. Dan tidak dinafikan pengaruh seni tampak barat masih menebal terutama pada dekad pasca merdeka.
Tapi itu ketika Muhammad Hussein masih ada. Kenyataannya kini tidak ada sebuah persatuan aktif yang menggabungkan seluruh pelukis tanah air di bawah satu bumbung. Dalam sastra ada gabungan Persatuan Penulis Nasional Gapena, dan teater ada Majlis Teater Kebangsaan Tema. Baiklah, yang seterusnya adalah penubuhan APS. Yang pertama adalah untuk menyatu padukan peminat seni lukis di seluruh Malaysia. Yang kedua adalah mengutamakan seni yang berkepribadian Malaysia sebagai teras seni kebangsaan. Yang keempat adalah bekerjasama dengan pertubuhan kesenian khasnya seni lukis kebangsaan dan antarabangsa untuk kepentingan serta kemajuan APS dan seni kebangsaan. Dekat sini terdapat satu rujukan daripada YouTube. Itu satu video di mana Angkatan Pelukis Malaysia dia membuat satu video memperkenalkan apa itu APS, dan korang semua boleh tengoklah. Seterusnya adalah ciri-ciri istimewa APS. Yang pertama adalah catatan berbentuk manusia secara realism yang menggunakan media cat minyak dan juga pastel. Seterusnya adalah mempunyai pengikut yang ramai dari kalangan pelukis yang berpendidikan Melayu. Yang ketiga adalah selepas 1970-an, pelbagai gaya catatan telah bercampur. Dia tidak terhad kepada media cat minyak dan juga pastel. Dia mempunyai pelbagai, iaitu contoh sebagai akrilik antara satulah. Baiklah, seterusnya adalah pelaksanaan aktiviti-aktiviti. Pada tahun 1959, kelas melukis potret telah diadakan di bangunan PBMS. Kelas ini terus berkembang dan akhirnya menjadi 4 buah kelas. Yang pertama adalah kelas potret oleh Muhammad Hussein Enas. Yang kedua adalah kelas arca oleh Idris Salam. Yang ketiga adalah kelas grafik oleh Zakaria Nur, dan keempat adalah seni dalaman oleh Habibah Baharudin. Dia membagikan 4 kelas yang berlainan untuk dipelajari. Pada tahun 1964, Mazli Maksum telah dilantik menjadi pengerusi APS menggantikan Muhammad Hussein Enas. Angkatan Pelukis Menanjung bertukar nama kepada Angkatan Pelukis Malaysia waktu itu, selaras dengan gagasan pembentukan Malaysia. Baiklah, sambung pada aktiviti-aktiviti tadi. APS terus menjalankan aktiviti-aktiviti seperti kelas lukisan, pameran, bengkel dan sebagainya. Kini APS telah pun mempunyai bangunannya sendiri di Jalan Tun Abdul Razak dekat Kuala Lumpur. Pada tahun 1969, setelah Syekh Ahmad Jamal menjadi yang dipertua APS, kelas-kelas diajar dengan konsep-konsep baru yang dikelolakan oleh pelukis-pelukis terkemuka yang kebanyakannya terdiri daripada pensyarah-pensyarah. Yang kedua terakhir adalah kita nak tengok hasil-hasil karya dan aliran. Gaya seni lukis APS banyak dipengaruhi oleh gaya naturalis dan realism. Hanya selepas tahun 1970-an dah pelbagai gaya telah bercampur. Contohnya adalah karya yang pertama adalah memetik daun tembakau di Kelantan. Pengkarya dia adalah Dato' Hussein Enas lah. Contoh yang kedua adalah karya Tunku Abdul Rahman. Pengkarya dia juga sama, itu Hussein Enas. Baiklah, akhir sekali kita dah sampai ke penghujung. Kesimpulannya adalah penubuhan APS ini untuk menggalakkan pelukis-pelukis Malaysia ataupun artis-artis untuk bergiat aktif dalam majlis kesenian ataupun aktiviti-aktiviti kesenian yang sebegini. Dan daripada saya adalah terima kasih. Sekian, terima kasih.